this is why tak nak ambil biology. Ada pula yang bagi tahu adik-adik dia, macam tak payahlah, tak payah ambil bio. Susah-susah belajar buku, hafal, telan semua daripada awal sampai akhir, tak keluar persoalan tu. Macam tu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat datang Cikgu Aira. Baik, ini adalah edisi Memang Wow bersama Pelangi. Dia adalah rancangan video podcast kami yang kami bawakan untuk memberi sedikit pandangan daripada warga pendidik. Jadi Cikgu Aira, selamat datang kepada video podcast kami. Ya. Terima kasih sebab sudi menjemput saya untuk saya berkongsi. Taklah banyak saya pengalaman. Mungkin ada murid-murid kat sana ada isu sikit yang kita akan ketengahkan ni. Murid-murid nak tahu jawapan dia, tolonglah dengar podcast kami sampai akhir. Ya. Dan Cikgu Aira bukan sebarang cikgu. Selain daripada cikgu pengalaman, Cikgu Aira telah banyak menyumbang idea-idea, pandangan, tip-tip belajar di rangkaian-rangkaian seperti Didik TV dan juga TV pendidikan. Kerana Cikgu Aira percaya dengan adanya perkembangan teknologi, pengongsian ilmu ini bukan sekadar di kelas tetapi boleh satu Malaysia dan kita mana tahu kita juga boleh berkongsi idea seluruh dunia secara global. Jadi terima kasih Cikgu Aira, dan Cikgu Aira seperti saya baru kata tadi, bukan sekadar cikgu tapi juga pernah menang beberapa award seperti di Euro Invent Innovation Challenge dan menjadi pendidik virtual di Didik TV dan juga di TV Pendidikan. Kenapa cikgu pilih biologi? Sebenarnya, okey. Sebelum terlebih dahulu lah, sebelum kita cakap pasal biologi ni, again, terima kasih sebab sudi menjemput saya. Okey, sebenarnya saya datang daripada sekolah asrama penuh. Jadi semuanya memang aliran sains kat sana. Jadi pada tingkatan 1 sampai tingkatan 5 aliran sains. Dan lepas dapat keputusan cemerlang SPM, jadi saya ditawarkan beasiswa oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Jadi untuk biologi kami ada 3 orang subjek yang dihantar Kementerian Pelajaran Malaysia. Saya dapat Biological Sciences degree di Imperial College London. Jadi kat sana saya study banyak pasal viruses, microbiology. And waktu awal-awal saya ambil, saya rasa macam pendidikan is not really education. It's just a career where sponsor saya Kementerian Pelajaran Malaysia. Jadi saya rasa sponsor saya setakat situ saja. Lepas ni saya nak jadi cikgu sebab saya kena. Tapi bila di United Kingdom, saya tengok macam mana pendidikan mereka tu. Bila awal-awal, bila saya ada buat side job kan, kita buat tutor. Bila saya ajar budak-budak sekolah rendah, bila mereka tanya pasal mitochondria, Golgi apparatus, dia dah tanya dah pasal apoptosis. Semua benda yang tingkatan 5 belajar. Jadi saya figure memang parents tu instill untuk belajar sains tu daripada kecil lagi. Jadi menyebabkan itulah saya punya minat ni bukan setakat saya nak mengajar sahaja. Sebab tu masih sekarang ni saya masih lagi buat conduct kajian saya sendiri. Jadi saya tengah buat research master saya in microbiology. Doakan insya-Allah tak lama lagi habis. Dah habis saya nak buat PhD pula, dan lepas dah siap ni saya masih akan continue dalam bidang pengajaran. Jadi sebenarnya terima kasihlah Kementerian Pendidikan Malaysia buka mata saya pergi ke overseas, keluar, bila balik. Sebab itulah saya suka. Saya rasa tanggungjawab saya sebenarnya untuk berkongsi macam ni. Saya suka kongsi virtual, saya ada YouTube saya sendiri. Sebab saya rasa ini adalah peluang. Tak banyak peluang yang diberikan. Kalau kami ada 3 orang je kalau batch saya ni yang sambung belajar kat luar negara, yang mungkin dapat extra information. Jadi dekat sinilah untuk saya sebarkan informasi yang saya dapat mungkin lebih sedikit kepada murid-murid di luar sana. Jadi kalau nak cakap pasal line saya tu, minat saya mendalam terhadap biologi ni mungkin bila dekat UK sebenarnya. Okey.
Jadi ni penting ya cikgu ya. Jadi bukan sekadar informasi tapi juga ya beberapa ayat-ayat yang telah digunakan oleh cikgu ini juga motivasi ya. Saya pun tiba-tiba pula nak tengok buku-buku pelangi, buku biologi ya, apa itu apoptosis mitokondria ya. Ya, teringat zaman-zaman dulu. Kerana sepertinya kalau di Malaysia itu dia tak membuka mata pelajar-pelajar dekat Malaysia untuk biologi kan. Adakah perkara ini sama waktu sekarang? Sebenarnya soalan ni Cik Azmi tanya dia memang waktu yang sangat sesuai. Hari Isnin baru-baru ni adalah paper biologi SPM. Okey, jadi banyak reaksi yang saya baca daripada online yang dikongsi oleh cikgu-cikgu. Mungkinlah kalau ada kan kat luar sana yang mungkin kata 5 yang jawab ada, semuanya berkongsi benda yang sama. Kenapa susah sangat? Paper 2. Bila susah sangat, ada orang rasa itu sebagai challenge. Ada orang rasa macam, this is time. Inilah yang kita gunakan. Ada juga yang bila susah sangat, demotivated. Macam, this is why tak nak ambil biology. Ada pula yang bagi tahu adik-adik dia, macam, tak payahlah. Tak payah ambil bio. Susah-susah belajar buku, hafal, telan semua daripada awal sampai akhir, tak keluar persoalan tu. Macam tu. Jadi sebab tu daripada asas je bio ni, nantilah kita akan cerita macam mana sebenarnya nak belajar bio, macam mana nak jawab soalan, sebab dia bukan sekadar mengingat. Kalau mengingat senang, siapa-siapa yang pandai hafal senang bolehlah jawab. Tapi kenapa semua orang rasa susah? Maksudnya dia bukan sekadar mengingat sahaja. Jadi kalau menurut cikgu kan, sekarang ini bukan sekadar bio. Kalau kita ambil beberapa langkah ya ke belakang, adakah aliran sains itu sendiri tidak menjadi minat pelajar sekarang? Tidak menjadi trend pelajar sekarang. Science not cool. Sebenarnya kalau nak cakap itu memang isu yang kritikal. Kenapa pula kita cakap sekarang ni kan negara kita dah tak cakap bukan negara pencipta, cakap negara pengguna. Jadi subjek-subjek sains ini bukan lagi menjadi favourite kerana dari segi peluang pekerjaan macam tu. Tapi kalau selama mana kita fikir macam tu, selama mana kita takkan maju dan takkan berjaya. Walaupun subjek sains ni, kalau dulu kan Cik Azmi, kalau dulu saya tak tahulah stigma kalau generasi dulu saya taklah lama sangat kan, tapi dulu lah kata generasi. Katanya kita ada dua. Kita ada sains sosial dengan sains tulis. Pelajar-pelajar yang kata yang pandai sahaja yang boleh ambil sains tulis. Kata yang macam rasanya akademik tak berapa okey, ambillah sains sosial. Tapi tidak dah. Sekarang ni zamannya tidak begitu. Pelajar-pelajar KPM memang mengamalkan dasar keterbukaan. Siapa-siapa nak ambil, boleh ambil. Jadi, kalaulah perdebatan dia adalah sama ada sains sosial ataupun sains tulis, ada beberapa perkara yang murid perlu. Ini bukan setakat murid, ibu bapa kan. Sebab selalunya ibu bapa ni, kalau murid tak suka, parents yang macam, boleh kena ambil, dia jadi doktor juga. Macam tu. So, ada beberapa perkara yang rasanya kita sebagai cikgu ni macam lagi dekat bila kita nampak pelajar-pelajar ni. Yang pertama adalah minat. Kalau tak minat, paksalah macam mana pun bio ni. Paksalah macam mana. Memang tak boleh. Tapi betul lah, murid-murid yang milih ni umurnya 16 tahun. Kadang-kadang kita umur dah berapa pun tak tahu kita minat apa. Jadi dia 16 tahun pun, dia pun macam minat apa ni dia tak tahu. Jadi sebab itulah ada buku-buku rujukan. Sekarang ni KPM pun kita dah keluarkan di SKP, Dokumen Standard Kurikulum Pendidikan. Dulu mungkin saya tak terbuka untuk tengok macam ni. Tapi saya memang sarankan murid-murid yang tahu yang kat luar sana, yang masih lagi macam, sebab dia tak naklah masuk tingkatan 4, dah bulan 6, tak boleh go. Nak patah balik. Payah. Jadi dia nak buat keputusan tu awal-awal. Nak buat keputusan tu memang kena ada timbang tara dia. Tengok di SKP, rasa boleh carry tak? Rasa minat tak? Kalau rasa minat, baru continue. Itulah memang
memang kena buat. Memang kena buat homework. Tak boleh sekadar tepuk tanya selera macam sekadar macam tu. Memang tak boleh. Nak pula kita generasi dah ada teknologi kan sekarang. Malas nak baca dengar. Macam hari ni kan. Macam hari ni. Dengar apa cikgu, apa yang kat di SKP. Kalau dengar ni pastikan saya duduk terang-terang macam tak best je baik. Tak boleh Tapi jadi kalau yang rasa minat tu waktu bila timbul minat tu sepatutnya? Adakah lebih bagus masa mendengar rendah tu kita sama-sama ibu bapa, guru dengan pelajar, malah penerbit pun kan selalu kadang ada wawancara macam ini supaya buka minda setiap pelajar supaya nanti bila dia sampai form 4 ataupun tingkatan 4 tak adalah baru nak fikir ataupun tak guna. Tingkatan 4 bila dah dapat keputusan baru decide. Baru tentukan. Itu memang soalan yang bagus. Sebenarnya kita pun sampai sudah pun kadang-kadang kita tak tahu minat saya. Macam contoh kan Cik Azmi, macam saya beritahu saya minat sangat bio, minat sangat virus, minat sangat bakteria bila saya dah pergi UK. Sebelum tu saya reda je, dapat beasiswa pergi. Tapi minat tu datang kemudian. Saya percaya minat ni datang daripada exposure. Macam mana kita nak tahu kita suka atau tak, tapi kalau kita memang tutup minda kita daripada explore. Contoh ya, kalaulah stigma dulu, cakap saya budak pandai, sentiasa nombor 1, bla bla bla. Lepas tu macam confirm saya nak ambil sains tulen saja. Sebab saya ditakdirkan macam tu. Tapi bila dah ambil, rasa minat tu lebih pada bidang ekonomi. Lebih tu. Sebab mulalah dia tengok ada TikTok ke apa, dia exposure macam tu dia minat. Tapi dia rasa dah terlalu lewat. Mungkin. Sebab tu saya cakap, sekarang ni ada banyak media. Exposure ni sangat senang sebenarnya nak dapatkan Cik Azmi. Jadi murid-murid yang masih lagi membuat timbang tara tu, memang cikgu suggest lah sebenarnya, do a little bit homework. Tak perlu baca saya pun. Macam-macam ni lah. Dengar, tengok macam tu. Supaya kita tahu, kita explore minat kita. Lagi awal awak tahu minat awak kat mana, lagi senang awak nak tetap hati. Macam tu kan, tetap hati pembelajaran tu. Ataupun bersamalah dengan memang video podcast memang bawa bersama Pelangi. Sebab ini objektif dia untuk memberi seperti cikgu cakap tadi untuk memberi satu rangkaian-rangkaian social media supaya kita boleh berkongsi tak semestinya kita selalu betul, akhirnya timbang tara ini saya belajar perkara baru ni tadi sains, sekarang bahasa tengok daripada sesi ini saya belajar 2 perkara sudah jadi timbang tara itu masihlah kepada masing-masing pelajar tetapi sekurangnya kalau perlukan sedikit sebanyak panduan, guidance, advice, nasihat ada banyak sumber. Cikgu, kalau tentang apa itu kita cakap pasal mikroorganisme, virus, selepas pandemik pun tak ada yang seperti perubahan dari segi pemilihan. Kerana pandemik itu kan kita secara global lah masyarakat akan selalu cakap pasal virus pasal imunisasi, pasal bagaimana menjaga kesihatan. Adakah itu memberi seperti sedikit kesan supaya lebih banyak students ataupun pelajar di Malaysia yang minat dengan sains? Sebenarnya fun fact lah kan Cik. Fun fact. Sebab dulu saya ambil satu course saya di universiti adalah epidemiologi. Jadi epidemiologi saya ingat saya belajar di St. Mary Hospital. Jadi dekat sana, saya ingatlah lecturer saya ajar macam mana kita nak predict, kita nak jangka satu benda tu akan jadi epidemik ke, pandemik ke, endemik ke. Jadi macam tu. Jadi sebab saya ada knowledge ni, jadi saya apply dengan student-student saya. Waktu tu kami track case. Jadi case, bila kita tengok R0 dia, kami kira R0 berapa sebab saya rasa saya ada, saya boleh apply apa yang saya tahu. Jadi murid-murid saya awal-awal dah tahu apa tu endemik, apa tu epidemik, apa tu pandemik. Jadi bila perkataan, ingat tak waktu pandemik dulu, bila adalah macam isu-isu kenapa kita tak tutup lagi lapangan ni sebab dia masih tak disahkan pandemik. Lepas tu adalah orang confuse pandemik ni apa beza endemik, apa epidemik. Dan saya sangat berbangga pelajar saya tahu. Jadi bila pelajar saya dah tahu awal-awal, mereka yang boleh educate ibu bapa tentang vaksin, semua benda. Dan inilah sebenarnya kita nak
education. Itulah teras education, pendidikan yang bermakna. Selama ni mungkin kalaulah dia tahu beza endemik, epidemik, pandemik, dia nak cerita kat siapa satu kisah. Macam tak relate kan, dia nak brag pun siapa yang nak dengar. Tapi macam tu dia dah boleh bagi tahu bila semua ni. Jadi waktu tu lah saya rasa macam pentingnya sains ni, especially waktu pandemik. Waktu awal-awal kan vaksin, kita masuk antigen ke patogen ke, waktu tu banyak lah kan cakap kalau cocok Sinovac nanti ada warna kuning-kuning sebab ada infrared. Banyak lah teori-teori. Tapi saya tengok lah, macam bila saya tengok social media, murid-murid saya sendiri yang share, itu adalah serum, darah kita terbahagi. Maksudnya mereka aplikasikan apa yang belajar. Sebenarnya lepas pandemik lah sebenarnya kita boleh nampak betapa penting. Cik Azmi dulu, kalau dulu polio, berapa lama kita nak ambil masa untuk create the first oral polio vaccine. Tapi sekarang ni dengan COVID-19 kan, COVID-19 dalam masa berapa tahun, which is dulu impossible. Jadi, tapi kita sebagai negara pengguna waktu tu, bukan waktu tu, sekarang kita masih lagi negara pengguna. Kita hanya tengok sahaja development vaksin macam ni. Kan kita nampak macam creation of Sinovac, semua tu daripada luar negara, kita tunggu. Tidak mustahil satu hari nanti kalaulah pelajar kita ni memang dengan pendidikan yang berkualiti, ada sumber-sumber pendidikan yang bagus, orang tunggu negara kita yang buat vaksin. Itulah aim saya. Kalau saya tak boleh nak jadi orang yang buat vaksin, saya harap ada student yang kat luar sana boleh buat vaksin. Nampak tak? Saya memang over kalau bapa. Jadi jadi di sini bukan sekadar SPM kita lihat kepentingan biologi itu walaupun untuk dalam kelas seharian, bagaimana pelajar-pelajar boleh berkongsi dengan ibu bapa yang mungkin mereka tidak tahu kerana terlalu banyak sangat maklumat atau info di social media, tak tahu yang mana betul, yang mana tidak Tetapi apabila apalagi itu anak murid sendiri ataupun anak mereka sendiri yang sharing kepada mereka, saya rasa itu sangat menjadi yang sangat lebih efektif, lebih berkesan sumber primer jadinya. Dan satu lagi kalau masih ada yang ragu-ragu mengambil biologi, saya rasa ini adalah satu-satunya kata-kata perangsang untuk mengambil bidang biologi.